نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman itu, mereka sangat-sangat mencintai Allah. Lalu maksudnya di sini, sesuatu yang dialami bagi seseorang hamba tidak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkannya. Mustahil sesuatu yang dicipta, yang diwujudkan, yang dirasai oleh seorang hamba tidak pernah ada kaitan dengan Allah yang menjadi dan mewujudkannya. Masalah dia sudah akidah berkaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewujudkannya. Sehingga orang beriman itu wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda wujudnya cinta kepada Allah adalah mengakui dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mudhnibin, yang sentiasa adanya dosa. Bila sentiasa merasai diri dosa, sentiasa pula meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keampunan yang paling besar sekali yang kita mohon kepada Allah adalah jangan sampai tercabut di iman kita. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memustajabkan doa kita dengan dia masih lagi mengekalkan kita sebagai Islam yang beriman, walaupun mengakui kita adanya kesalahan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan cinta sebagai satu lagi perkara yang menjadi wasilah, satu rasa. Lebih-lebih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana menjadikan agar cinta sebagai jalan bagi kemenangan dari yang dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman sangat mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah pasti mereka orang-orang yang bahagia dan orang yang menang dalam agama. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sebuah ketaatan bagi kita, sehingga dia menggerakkan diri kita agar taat kepadanya dan tunduk kepadanya, yang dinandaskan ataupun yang berlandaskan pada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu bukti kita mencintai Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita untuk menggerakkan cinta itu dalam berbagai bentuk kesempurnaan sebagai pendorong untuk mencari dan juga meraih cinta hakiki. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan alam semesta ini di atas di bawah untuk menunjukkan kepada kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mewujudkan menjadi tindakan di mana dalam bentuknya menghamparkan dan juga siap untuk menyambut hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mahu mencintainya. Apa maksud di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini, bumi untuk kita, agar kita dapat mewujudkan kasih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu bersyukur kepada Allah, dan kita juga bertasbih kepada Allah Subhanallah. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengarahkan hati pada hasrat yang lurus, iaitulah terhadap mahabbah, cinta, bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemanapun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali balik atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengannya semua hikmah di balik segala yang hidup
dapat diambil, digali oleh manusia atas dasar cinta. Makna dengan cinta, izin cinta daripada Allah, maka menyebabkan kita dapat menggalinya cinta melalui apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menebarkan hasrat cinta itu kepada umat manusia dalam berbagai bentuk dan juga keadaan ataupun bentuk-bentuk yang menunjukkan pada sifat keadaan. Maknanya wujud daripada yang batin menuju kepada zahir, daripada yang batin menuju kepada zahir. Seperti mana kita salat, tanda bukti kita cinta kepada Allah apabila kita salat untuk Allah, lalu hati niat untuk Allah. Niat itu sebenarnya adalah mahabbah kita kepada Allah kerana untuk Allah, kerana hanya untuk Allah. Zahir bergerak berdiri rukuk sujud, baca Quran, baca tasbih, baca takbir. Itu zahir yang bergerak dengan harakat, gerakan-gerakan yang mana gerakan itu untuk mewujudkan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membuat semua yang dicintai sebagai bahagian daripada yang mencintai. Tak peduli apakah yang dicintai itu benar ataupun salah, tak peduli apakah dengan cinta itu orang yang menjadi pencinta akan bahagia ataupun binasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah merakamkan hati di antara hamba-hambanya sehingga ada yang mencintai Allah. Walaupun begitu, ada juga cintanya membawa kepada mencintai selain kepada Allah di sudut ketuhanan. Maknanya manusia yang mencintai berhala-berhala. Cinta itu wujud tapi kepada berhala, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada manusia yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan cinta dalam jiwa mereka, tapi mereka membina, menghidupkan cinta itu sehingga mencintai api. Ada yang mencintai salib, ada yang mencintai gereja, tapi ada juga yang mencintai tanah airnya, kerajaannya, negerinya, negaranya. Ada juga yang mencintai temannya, harta bendanya, keluarganya, anak isterinya. Ada juga yang mencintai iman, ada juga yang mencintai bahasa, ada juga yang mencintai Quran, ada juga sebaliknya. Tetapi ini bukti cinta itu wujud kerana manusia mampu mencintai sesuatu. Maka tidak boleh beralasan bahawasanya bagaimana manusia mahu mengenal cinta sedangkan Allah tidak mewujudkan cinta pada diri dia. Tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkannya sehingga kalau ditanya apakah makanan yang paling kamu sukai, suka itu cinta lah. Sekian-sekian makanannya. Apakah minuman yang paling kamu sukai, sekian-sekian minumannya. Maknanya membuktikan di sini hasrat keadaan manusia pada kriteria dia. Perbuatan cinta itu wujud. Kita lihat orang yang menyembah berhala, dia berdiri di hadapan berhala dia. Orang yang menyembah Allah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam solatnya. Kedua-duanya berdiri, hanya berbeza menghadap berhala, menghadap Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syurga bagi mereka berdiri hanya untuk Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak menjanjikan syurga bagi mereka yang bangun menghadap selain daripadanya, berhala-berhala. Walaupun kedua-dua jenis manusia ini bangun dengan rasa cinta, dengan rasa cinta, lalu dia pun bangun menghadapnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan cinta. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah meninggikan derajat orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulnya, mencintai orang yang mencintai Allah.
mencintai juga orang yang dicintai oleh Allah, maka ini golongan yang diangkat oleh Allah dengan derajat yang setinggi-tingginya. Mengapa agaknya? Kerana cintanya benar dan tulus. Cintanya benar dan juga tulus. Dan kita perlu ketahui bahawa sebenarnya dengan cinta dan demi cintalah maka bumi juga dan juga langit dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tak menciptakan langit dan bumi kerana cinta dia. Cinta kepada langit dan bumi, ya, tapi itu bukan nombor satu. Allah menciptakan langit dan bumi kerana cintanya kepada seorang hamba bernama Muhammad. Lalu dia menciptakan langit dan juga bumi. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dengan cinta, ya, tapi cinta utama Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia mencintai akan Nabi Muhammad, sehingga dia menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Itu dalam riwayat. Bahkan Allah menciptakan selain daripada itu antara hamba-Nya kita tidak lain agar kita mengenal dan mencintai Allah. Sebab Allah nak bagi tahu dalam kehidupan yang paling istimewa adalah cintaku. Kamu dapat cintaku, alangkah istimewanya sekiranya kamu memiliki cinta. Kamu merasainya, cinta daripada itu. Bahkan kita mencintai sesama kita pun merasai enak cinta itu. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cintai, Allah pula juga membalaskan cintanya kepada kita. Bahkan seseorang mencintai motorkarnya, kenderaannya, luar biasa dibuat sesuatu pada kenderaannya. Kerana apa awak buat begini-begini? Kerana suka saya suka buat. Itu cinta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati manusia dengan cinta agar dia membangunkan cintanya kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cinta sejati. Dengan cinta jugalah ibarat alam semesta ini beroperasi. Dengan cinta jugalah setiap daripada orang-orang yang berusaha akan dapat tujuan dengan apa yang diusahakan. Dengan cinta, makna mencapai tujuannya. Dengan cinta jugalah menyebabkan seseorang pada awalnya tidak bertemu, akhirnya bertemu kerana cinta. Seperti mana kita mencintai Nabi pada awal dunia. Awal dunia ni awal kita tak bertemu Nabi, tapi kerana mencintai Nabi, maka kita akan bersama Nabi di akhirat. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai, yang paling dicintai Nabi, nescaya di akhirat dia akan bersama Nabi. Itu jawapan Nabi kepada kita atas mahabbah, mencintai. Bahkan dengan kecintaan jugalah setiap daripada mara bahaya dapat dihindarkan. Lebih-lebih lagi dengan cintalah memudahkan seorang hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cinta, dengan cahayanya. Oleh kerana itu, apabila kita memahami hakikatnya cinta, maka cinta itu layak menjadi sebuah dambaan dan perhiasan bagi jiwa manusia. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, di mana perhiasan bagi diri kita adalah iman, dan dia mencintai perhiasan itu pada iman. Kerana dengan cinta jugalah hati dapat meraih hidup yang selayaknya dan merasakan dan merasai lazatnya keimanan dengan cinta. Mengapa agaknya? Kerana dia telah mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya.
Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusannya, tidak lain mereka kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kita bersaksi bahawa tiada Tuhan hanya Allah, yang layak disembah hanya Allah, yang layak kita berdiri rukuk sujud di hadapannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahi kita tidak akan sampai teratai malaikat hanya untuk Allah. Pujian-pujian kita tidak lain lagi yang layak mendapat pujian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana apabila kita bersaksi atas perkara ini, dia mengukuhkan kedudukan kita sebagai hamba Allah, yang mana benar Allah sebagai Tuhan kita pula. Dengan kesaksian ini juga kita bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal. Bahkan dengan kesaksian ini juga menunjukkan kita berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lain hanya untuk mendapat cinta daripada Allah. Dengan persaksian ini juga mengakui akan diri kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mematuhi titah perintahnya. Dan dengan kesaksian ini juga kita mengakui segala kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apabila seseorang telah hampir kepada Allah dengan redha dan rahmatnya, maka dia akan mendapat keampunan daripada Allah, diangkat derajatnya. Begitu juga dengan kesaksian ini menyebabkan kita kembali berserah diri kita kepada Allah, pada kekuatan Allah, bukan pada kekuatan diri kita, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak minta lindung melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan diri kita kepada Allah, dan kita tidak menyimpang ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persaksian kita yang pertama. Persaksian yang kedua adalah kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, hamba dan Rasulnya, manusia yang terbaik, yang memiliki kedudukan yang terbaik, derajat yang terbaik. Bahkan Nabi memiliki tubuh, duduk bangunnya, akhlak yang terbaik. Kalau dihitung, dikumpul seluruh laki-laki dan alam ini, siapa yang terbaik dan paling cantik? Rasulullah. Jawapannya, kita bersaksi Allah telah beri wahyu risalah kepada Nabi kita, sehingga kita menjadi perantaraan. Dia juga menjadi perantaraan buat kita. Rasulullah perantaraan dengan kita, kita juga menjadi perantaraan buat Rasulullah, di mana sama-sama ini menjadi perantaraan di antara satu sama lain untuk taqarrub ila Allah, menghampirkan diri kepada Allah. Seperti mana firman Allah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, Nabi Muhammad dan juga orang-orang yang bersama dengannya, dia utusan Allah. Seperti mana dalam kisah surah At-Taubah, tak kala mana Rasulullah Abu Bakar Siddiq berada dalam ghar, gua Abu Bakar pun takut, lalu Allah turunkan ayat la tahzan, la tahzan, untuk seorang. La tahzan untuk seorang, bukan jangan kamu berdua takut, tapi untuk seorang. Siapa yang takut ketika itu? Nabi. Nabi tak takut. Yang takut siapa? Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Jadi Rasulullah menjadikan Abu Bakar sebagai wasilah buat Nabi. Abu Bakar menjadikan Rasul.
wasilahnya buat dirinya. Itulah makna mesti bersama, dan Allah bersama dengan kita. Kalau Rasulullah seorang-seorang tak turun ayat innallaha ma'ana, tapi kerana wasilah Abu Bakar turun ayat innallaha ma'ana. Itulah Abu Bakar jadi wasilah buat Rasul, Rasul jadi wasilah buat Abu Bakar Siddiq. Dan sebaik-baik wasilah adalah baginda Rasulullah SAW. Daripada semua makhluk, yang terbaik untuk dijadikan wasilah adalah Nabi Muhammad. Kita ada malaikat, selain pada itu pun ada. Boleh kita berwasilah dengan malaikat. Apabila kita telah mengetahui wasilah terbaik adalah Nabi Muhammad, maka kita tak perlu wasilah malaikat lagi. Cukup dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah adalah orang yang paling hampir dirinya dengan Allah pada kedudukan dan derajatnya. Dan Rasulullah adalah makhluk yang paling agung, paling istimewa daripada semua makhluk-makhluk yang telah dicipta oleh Allah. Begitu juga syafaat yang pasti diterima oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling mulia di sisi Allah, Muhammadun Rasulullah. Kerana Rasulullah mengapa menjadi insan yang terbaik, makhluk yang terbaik? Sebab Rasulullah menyeru manusia kepada iman, menyeru manusia kepada syurga, menyeru manusia kepada hidayah Allah, petunjuk dan jalan yang lurus, al-Islam. Dan Rasulullah SAW mengajar manusia tentang rahmat dan ridhanya Allah, cinta Allah. Itu Rasul. Lalu orang yang terbaik selain pada Rasul buat perkara yang sama, buat perkara yang sama. Oleh kerana itu kata ulama tasawuf, ulama-ulama yang sampai kepada alim billah, para waliullah, mereka mengatakan salah satu cirinya kewalian adalah seseorang itu akan selalu bercerita tentang rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah, diulang-diulangnya. Kerana itu jugalah sifatnya seorang Nabi dan Rasul dalam memanggil umatnya kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga apabila kita membaca kitab Allah, dengan cinta kita membacanya, kita mendapati Rasulullah yang kita cintai disebut oleh Allah, namanya sentiasa diangkat. Wa rafa'na laka dhikrak, dhikrak, zikraka. Hendaklah kita ketahui zikir yang terbaik adalah mengingati Allah. Itu mu'tamad. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, nama Rasulullah pun hebat apabila diingati. Ini dari Quran. Perhatikan, saya sebut kembali, sebaik-baik zikir jika diingat adalah zikrullah, mengingati Allah. Tetapi perlu kita ingat, mengingati Rasul sebuah zikrullah, mengingati Rasul juga sebuah zikrullah. Disebabkan Allah berfirman, wa rafa'na laka dhikrak, namamu aku angkat setinggi-tingginya, sehingga namamu ku izinkan untuk diingati oleh umatmu seperti mana mereka mengingati diriku. Oleh kerana itulah hanya untuk Nabi SAW saja Allah ingatkan kepada umatnya kita, dan tidak pada umat yang lain, untuk mengingatinya dengan cara selawat dan salam atas dia. Dan memulai dengan mengingati Allah. Allahumma zikrullah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa
Apa maksudnya di sini? Allah dan Nabi kita. Wa rafa'na laka dhikrak. Diangkat tinggi-tinggi orang yang menyebut Nabi dengan cara berselawat dan memberi salam kepada Nabi. Bagi terlihat betapa mudahnya jalan ibadah kita kepada Allah dan juga wasilah pada Rasulullah. Tidak sama seperti mana jalan kita dengan sesama kita. Apa maksud saya di sini? Untuk dapat darjah yang tinggi, kedudukan istimewa, antaranya adalah hubungkan diri mengingati Nabi. Cara dia selawat atas Nabi, walaupun kadang-kadang hati lalai sewaktu membacanya, tapi Allah masih mengira ganjaran pahala bagi yang membacanya. Baca ulama, baca Quran, kadang-kadang tak faham, memanglah tak faham. Kita tak boleh buat-buat faham. Memang ada yang tak boleh nak faham. Siapa pun tak boleh faham. Yang mengetahui ni Allah. Ada ayat Quran begitu, baca saja. Baca saja. Lalu kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang kita duduk baca Fatihah, hati kita lalai, kita Allah bagi pahala surah Al-Fatihah yang kita baca. Begitu juga selawatan Nabi. Kenapa agak Allah bagi juga pahala selawatan Nabi walaupun hati lalai? Kerana bukan ada manusia beringat dan selawat pada setiap duduk bangun dia. Tiba-tiba ada hati yang lalai tapi lidah tak lalai pada selawat atau Rasul. Allah kira sebagai orang yang tak lalai dengan rahmatnya. Kalau saya buat contoh lah, nak bagi mudah faham, macam kita ada tas info lah, Smartech kan, kurang RM1, kurang RM2, tak apalah, diangkat juga, belah pergi jalan. Walaupun kurang duitnya, dia dah bunyi, tengok kurang RM2 atau bateri dah habis dah, kad pula expired. Kalau itu terjadi, mari orang tak boleh cik, saya buka je, cik belah pergi lah. Itu contoh. Lalu begitu Allah dengan kasihnya, wahai hamba-Ku, walaupun hatimu lalai, lidahmu tak lalai, lidahmu tak membaca selawatan Nabi dan Rasul-Ku, beri salam padanya, aku beri pahala dengan rahmat-Ku, kerana aku mencintai orang yang membacanya walaupun hati itu lalai. Apa maksud hati lalai? Kadang-kadang tak fokus pada apa yang kita baca, tapi lidah membaca betul pada sebutannya. Betapa ramainya orang bernasyid selawat dalam nasyidnya. Kadang-kadang kita bunyi orang selawat, kita pun selawat, tapi kita ikut irama lagu selawat. Tapi kadang-kadang kita pun tak tahu apa makna selawat ni, selawat ni, selawat ni. Betapa banyaknya selawat tak tahu apa maksudnya. Selawat Fatih, Tibbil Qulub, selawat syifa itu. Banyak lagi nama selawat, tapi setakat yang asas-asas boleh dah faham. Allahumma salli ala Muhammad, Allah berselawat atas Nabi Muhammad, sekadar itu. Yang lain-lain bila masuknya Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, apa maksudnya? Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang maha mengetahui. Oh gitu. Jawapannya sungguh bernas. Gitu. Lalu apabila kita ingat Rasul, itu dapat pahala. Berbeza kalau kita ingat selain pada Rasul, belum boleh nak dapat pahala. Lepas kerana Allah sebut wa rafa'na laka dhikrak. Zikrak satu zikrullah daripada Allah, peringatan pada Allah, tapi yang kita ingat Nabi termasuk zikrullah, atau pasal dapat pahala. Ingat Rasul, ingat sirahnya, ingat dirinya, pengorbanannya. Dia sebagai apa? Sebagai Nabi yang suruh iman, yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat nama Nabi. Bahkan dulu waktu Rasulullah dakwah, Nabi memang nama Muhammad, tak ada nama lain waktu tu. Walaupun Nabi kita nama macam-macam nama. Bila Rasulullah kata aku Nabi Rasul yang diutus oleh Allah, mereka nak cela Nabi, tapi tak berani nak sebut Muhammad tu.
Sebab Muhammad itu, sebab orang Arab apabila menyebut sesuatu dengan makna. Apa maksud Muhammad? Yang sentiasa pasti dipuji. Bagaimana keadaannya? Lalu bagaimana keadaan ini kalau nak mencelanya sedangkan namanya Muhammad? Kalau sekiranya kami mencela Muhammad, sama kami mencela datuknya Abdul Muttalib. Itu juga datuk buat kami, sebab kami Quraisy. Abdul Muttalib Allah beri ilham sehingga dia menamakan Rasul kita Muhammad. Lalu kalau celaka kau Muhammad, habislah orang yang cakap. Walaupun Rasulullah memang mereka tolak, tapi mereka tak tolak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berani kamu nak sebut celaka atas Muhammad, tapi dia menyuruh ajaran yang sesat. Dia sesat, dia gila. Tapi jangan kamu menyebut atas Muhammad, sebut atas Muzammam. Muzammam adalah orang yang dikeji, orang yang dicela. Tapi Muhammad jangan disebut, goblok kamu. Kalau cerita tu kat Indon, Muhammad jangan disebut, sebut Muzammam, orang yang dicela. Itu pasal lah yang berani suruh celaka Muhammad seorang je, Abu Lahab. Celaka kau Muhammad, mentang dia bapa saudara, cakap anak saudara Muhammad. Dia berani. Yang lain tak berani sebut Muhammad. Wa rafa'na laka dhikrak. Lalu barang siapa mencela nama Muhammad yang diangkat oleh Allah, Allah cela dia. Sehingga turunlah ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab nama dia turun, ayat Quran. Allah cela dia sebab dia mencela Muhammad. Kalau dia kata celaka kamu, sesat. Ini dia kata celaka Muhammad. Wah, turun ayat Quran turun. Lalu kita apabila baca Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ayat itu muhtamad. Abu Lahab mati kafir. Apa maksudnya di sini? Ada takdir Allah, ketetapan Allah. Orang yang mencela nama Muhammad pasti tidak akan mati sebagai seorang Islam. Abu Sufyan mencela Nabi tapi bukan dengan Muhammad. Tak berani dia. Tak berani nak sebut Muhammad. Tak berani nak sebut dia lidahnya. Dia boleh sebut orang itu yang dikatakan utusan Tuhan, tapi nak sebut Muhammad tak berani dia. Macam kita lah kadang-kadang nak sebut nama orang tu tapi tak berani nak sebut nama. Adalah orang tu Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan dia. Fulan bin Fulan tu untuk lelaki, Fulanah tu untuk perempuan. Bagi seorang lelaki bukan Fulanah, dia tu mal'unah. Bagi seorang lelaki itu mal'un. Ada seorang profesor, orang temu ramah je. Ini orang duk tukar-tukar Argentina dibuang-buang ni apa? Ini mal'un. Ustaz juga, profesor Syarah Universiti. Dia buang habis alat-alat dia tu, menukar dengan apa yang telah dicipta oleh Allah. Ini mal'un. Sebab apa? Rasulullah sebut adik Allah melaknat. Bahasa Melayu sebut mal'un. Begitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala angkat namanya sebagai Muhammad dan nama-nama yang lain. Sehinggalah orang yang telah mengenal Muhammad lapang hati dia. Bahkan tak kala mana dia selawatan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang kita baca dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Cuma kita baca bagi betul. Jangan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salah. Boleh batal solat sebab kita baca Sayyidina. Kita kalau nak baca juga kena Sayyidina, seddah situ. Jangan Sayyidina Saidina sebab kita baca ikut Romawi, ikut Rumi. Sebab belajar solat pakai Rumi, tak baca yang pakai Arabi, tak pakai Jawi.
Jadilah gitu. Bukan Sayyidina, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut Muhammad ada syaddah, Muhammad. Jangan kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad, Muhammad. Itu bukan Nabi kita Muhammad. Nabi kita bernama Muhammad. Ahmad memang tidak ada syaddah, tak ada dibaca Ahmad, tidak. Muhammad, Muhammad di situ yang menggetarkan jiwa dan memberi ketenangan jiwa. Itu Muhammad tu yang Allah bagi kita selawat dah Nabi Muhammad. Kita tak baca selawat Allahumma salli ala Muhammad, ditukar salli ala Ahmad, tapi dibaca Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan apabila betul cara kita dalam menyebut nama Rasulullah Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala akan hilangkan beban-beban kita. Bahkan diringankan oleh Allah jika ada lagi beban-beban tersebut. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia dah menyebabkan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga lah, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberi peluang kepada kita untuk mendapat rahmatan lil alamin melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak lain ilmu yang kita dengar pada malam ini, kesan daripada cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, dan juga faqih fid din, iaitu faham atas Islam. Dan kita tidak mendapati ada selain Islam sebagai agama yang sebenar, melainkan Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita agar kita menambah lagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, sila.